Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam ceria. Bertemu lagi kita dalam PDPR Bahasa Melayu tahun 1 Unggun. Okey, pada hari ini, hari Isnin 23 hari bulan Ogos tahun 2021. Tajuk kita pada hari ini adalah Ingat Pesanan Cikgu. Baiklah, pada hari ini kita akan mulakan dengan unit yang baru iaitu unit 16 iaitu sains dan kita. Mari kita baca Bismillahirrahmanirrahim, doa penerang hati dan juga doa belajar. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini adalah 1.1.2 iaitu mendengar, memahami dan memberikan respon terhadap pesanan. Okey, ini kemahiran ni, standard pembelajaran ni dah banyak kali dah kita belajar. Okey, maksudnya kamu berikan respon, kamu dengar, kamu faham akan pesanan dan kamu berikan respon pada pesanan yang diberikan. Okey, standard yang kedua ataupun kemahiran yang kedua yang kita nak belajar hari ini adalah 2.2.1 iaitu membaca, memahami dan menakul bahan untuk mendapatkan idea yang tersirat. Okey, jadi kamu baca, kamu faham dan kamu takul bahan yang diberikan untuk kamu mendapatkan idea yang tersirat. Okey, apa objektif pembelajarannya? Ya, pada akhir pembelajaran kamu akan dapat mendengar dan memberikan respon terhadap pesanan. Seperti biasalah, kamu beri dengar pesanan dan kamu berikan respon terhadap pesanan tersebut. Dan juga untuk yang kemahiran kedua, kamu dapat mengetahui maksud idea tersirat. Okey, dan juga mengenal pasti idea tersirat yang terdapat dalam petikan dan bahan yang diberikan. Okey, pada hari ini kita akan belajar tema yang baru iaitu sains, teknologi dan inovasi. Sains, teknologi dan inovasi. Okey, maksudnya kita sekarang ni hidup dalam dunia sains dan teknologi yang akan mengalami perubahan, pembaharuan, pemodenan selaras dengan tuntutan masa kini. Jadi, cuba kamu tengok gambar yang diberikan. Okey, kalau basikal pada masa dahulu, gambar yang berwarna merah itu adalah basikal pada masa yang lalu. Okey, basikal pada masa lalu hanya mempunyai pengayuh sahaja, dua tayar yang perlu dikayuh untuk bergerak. Tetapi pada masa kini ada basikal yang yang telah ada enjin pada basikal tu dan kamu tidak perlu mengayuh, hanya menekan butang dan sebagainya. Reka bentuk basikal pun lebih canggih, lebih moden. Okey, untuk gambar kedua ini pada masa lalu, inilah dia namanya seterika ataupun kamu sebut iron lah. Seterika untuk menggosok baju. Pada masa dahulu, kalau kita nak gunakan seterika ni, kita masukkan arang di dalamnya, arang yang telah kita bakar panas, lepas tu kita masukkan dalam seterika tu, maka dia akan mengeluarkan hawa panas yang menyebabkan boleh digosokkan di baju menjadi licin. Tetapi dengan teknologi, dengan sains dan teknologi dan inovasi yang dilakukan, maka seterika telah menjadi lebih mudah, lebih ringan. Boleh menggunakan pada masa kini, yang terkini adalah boleh menggunakan hanya wap air. Hanya wap air, tak payah gosok kuat-kuat. Kamu hanya perlu picit, dia akan keluarkan wap air yang panas dan akan menjadi gosokkan menjadi lebih cepat tergosok, licin dan lebih kemas. Okey, kemudian bekas-bekas botol-botol yang terpakai yang tidak digunakan boleh dikita semula menjadi bahan-bahan yang boleh diguna pakai semula, seperti contohnya menjadi bekas untuk meletakkan alat-alat tulis. Itulah gunanya sains dan teknologi yang akan dapat melakukan banyak inovasi. Okey, mari kita lihat buku teks, buku surat 90
Muka surat 97 ya ni. Okey, muka surat 98. Okey, buku teks muka surat 98. Tajuk kita, ingat pesanan cikgu. Kamu kena mendengar dan kamu kena bertutur. Kamu dengar cikgu baca, kemudian kamu akan boleh juga bertutur. Okey, apa aktivitinya? Mendengar dan memberikan respon terhadap pesanan. Okey, mari kita baca. Gambar yang pertama. Okey, gambar yang pertama. Okey, ini gambar yang pertama. Okey. Kalang, esok ada benda yang kamu perlu bawa. Apa respon Kalang terhadap cikgu dia berpesan? Ya cikgu, apakah benda yang perlu dibawa? Respon, dia telah respon. Bila cikgu dia menyampaikan sesuatu atau bercakap dengan dia, dia akan respon. Okey, kemudian gambar yang kedua. Apa pesanan cikgu dia? Cikgu nak cakap, bawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Apa respon Kalang terhadap pesanan cikgunya? Dia pun cakap, baiklah cikgu, ikut cikgu. Baiklah cikgu. Kemudian dia tanya, apakah yang hendak kita buat? Okey, maka gambar yang ketiga. Cikgunya respon. Okey, bila Kalang bertanya, cikgu dia pun respon. Kita akan membuat uji kaji sains. Ikut cikgu baca. Kita akan membuat uji kaji sains. Tolong sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan kamu. Tolong sampaikan pesanan ini kepada kawan-kawan kamu. Apa respon Kalang? Baik cikgu, saya akan sampaikan. Lagi sekali ikut cikgu. Baik cikgu, saya akan sampaikan. Okey, kemudian Kalang pun berjumpa dengan kawan dia. Apa Kalang hendak sampaikan pada kawan-kawan dia? Pesanan cikgu dia begini, ikut cikgu baca. Kawan-kawan, cikgu pesan bawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Sekali lagi ikut cikgu baca kuat-kuat. Kawan-kawan, cikgu pesan bawa batu kecil, gelas plastik, duit shilling, penyedut minuman dan tudung botol. Apa respon kawan-kawannya setelah mendengar pesanan cikgunya? Maka kawan-kawannya pun respon, bertutur. Baiklah, kami akan bawakan barang-barang itu esok. Sekali lagi ikut cikgu. Baiklah, kami akan bawakan barang-barang itu esok. Kenapa cikgu dia minta murid-muridnya bawa barang-barang tersebut? Untuk membuat uji kaji sains. Okey? Baiklah. Okey, kita pergi kepada buku teks muka surat 99. Kamu kena baca. Ini aktiviti kemahiran yang lagi satu. Menyatakan maklumat tersirat berdasarkan grafik. Idea tersirat. Okey, ikut cikgu baca ya. Tenggelam dan timbul. Cikgu Amar membimbing murid-murid membuat uji kaji sains. Mula-mula, murid-murid diminta mengisi air ke dalam gelas plastik. Barang-barang dah dibawa kan? Nak buat uji kaji sains kan? Hari ni cikgunya ajar. Okey. Mula-mula masukkan air dalam gelas plastik. Okey, sambung lagi kita baca. Kemudian, mereka diminta memasukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil dan penyedut minuman yang dipotong pendek ke dalam gelas. Apa lepas tu dibuat setelah masukkan air dalam gelas plastik? Mereka masukkan duit shilling, tudung botol, batu kecil, penyedut minuman yang dipotong pendek. Masuk dalam gelas. Sambung lagi. Yang berikut ialah hasil uji kaji yang dijalankan. Okey, gambar yang pertama. Sebelah sini. Batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Batu dan duit shilling tenggelam di dalam air. Okey, batu, duit shilling tenggelam. Gambar kedua. Penyedut minuman dan tudung botol timbul di permukaan air. Penyedut minuman, tudung botol timbul. Okey, apa maksudnya? Apa air yang tersirat di situ berdasarkan uji kaji tersebut? Mari kita baca. Berdasarkan uji kaji ini, objek yang berat akan tenggelam di dalam air. Apa objek yang berat? Objek yang berat iaitu batu dan duit
Shilling, dia tenggelam dalam air. Objek yang ringan pula akan, apa jawapannya? Betul. Ada di situ ni. Timbul di permukaan air. Jadi yang berat akan tenggelam, yang ringan akan timbul di permukaan air. Itulah maksudnya idea ataupun maklumat yang tersirat. Jadi kamu kalau nak buat uji kaji ni boleh buat di rumah. Tapi cikgu hendak kamu baca petikan ni di rumah. Baca agar kamu lancar. Okey, sekarang kita buka buku aktiviti muka surat 23. Sebelum tu cikgu nak ajar kamu apa dia benda hidup dan benda bukan hidup. Okey, benda hidup apa dia? Manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan. Benda bukan hidup, kereta api, kereta, rumah, basikal, buku dan sebagainya. Okey, jadi back to activity muka surat 23. Di sini ada lengkapkan dialog untuk memberikan respon. Ada jawapannya dan cikgu telah berikan jawapannya. Kamu tulis semula. Okey. Murid-murid sila dengar pesanan ini. Ya cikgu, apakah pesanan itu? Esok kamu perlu membawa beberapa keping kertas lukisan. Mana jawapannya? Ya, nombor 2 tu. Baiklah cikgu, apa yang kita hendak buat dengan kertas lukisan? Dan seterusnya kamu boleh tulis lengkapkan. Okey? Muka surat 24 pula. Baca teks kemudian lengkapkan jadual. Benda hidup, benda bukan hidup. Yang tadi cikgu telah berikan. Okey, nombor 1. Benda hidup seperti cikgu telah tuliskan manusia, pokok dan haiwan. Benda hidup memerlukan apa? Air dan makanan. Kalau tak ada air dan makanan, maka benda hidup itu akan mati. Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Benda bukan hidup seperti apa? Kerusi, basikal dan rumah. Benda bukan hidup tidak memerlukan air dan makanan. Itu jawapannya. Baiklah murid-murid, itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Cikgu harap kamu dapat selesaikan tugasan kamu dengan ceria, bersemangat. Okey? Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.